Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini berkesempatan untuk bersama-sama mengadakan sedikit sesi live untuk membicarakan tentang satu isu yang sedang hangat diperbincangkan. Hasil daripada pengalaman selama ini mengendalikan media sosial, saya sentiasa cuba mengambil sikap untuk tidak mencampuri isu-isu yang viral, terutamanya apabila isu-isu yang viral ini membabitkan selebriti dan influencers di media sosial, kerana ia sering bertukar menjadi polemik dan tidak berkesudahan, membuang masa dan kurang mendatangkan manfaat. Dan sebab yang paling utama adalah kerana saya sentiasa tidak suka melihat media sosial yang saya kendalikan dipenuhi dengan komen-komen yang tidak berakhlak, iaitu sesuatu perkara yang sentiasa cuba saya elakkan. Tetapi apabila algoritma YouTube menemukan soal perbincangan di antara Fin Jamal dan juga Caprice beberapa hari yang lalu, ia telah menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri saya tentang keseriusan persoalan ini, kerana soal yang utamanya bukanlah pendapat siapa yang betul di antara Fin Jamal ataupun dengan Caprice, tetapi kepincangan metodologi, salah cara dalam membicarakan tentang hal tersebut yang merupakan isu utama, saya fikir sebagai sesuatu yang perlu untuk disuarakan. Justru semalam saya telah berkongsi sebuah vlog berdurasi 7 minit yang cuba untuk menyatakan tentang hal tersebut. Sahabat-sahabat boleh menontonnya di halaman YouTube saya. Namun selepas saya menonton video berkenaan, saya masih lagi berfikir apakah ada kemungkinan saya salah faham tentang apa yang disuarakan oleh Fin Jamal, kerana kita perlu berlaku adil di dalam menyatakan sesuatu, sama ada dengan orang yang kita setuju ataupun dengan orang yang kita tidak setuju. Maka saya mengambil masa sambil memasak, mengemas rumah ini untuk mendengar perbualan di antara Fin Jamal dengan beberapa individu lain, dan sepanjang proses saya mendengar penerangan yang dikemukakan oleh Fin Jamal, saya fikir ada kemungkinan apa yang cuba dimaksudkan oleh Fin Jamal itu adalah hal yang berkaitan dengan zina dan bukannya rogol, tetapi telah berlaku slip of tongue, dan itu adalah satu perkara yang boleh saja berlaku kepada sesiapa, termasuklah juga kepada diri saya sendiri, sehingga menyebabkan saya kadang-kadang tak nak berceramah kerana takut tersalah cakap. Maka apabila saya mengandaikan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Fin Jamal itu adalah zina dan bukannya rogol, maka saya telah buat sedikit catatan ringkas di Instagram saya dan juga di Facebook page menyuarakan tentang hal tersebut. Di Instagram saya ada sebutkan yang saya post malam. Saya cuba sekali lagi untuk mendengar pandangan yang dikemukakan oleh Fin Jamal, dan saya merasakan bahawa pandangan beliau itu mungkin merujuk kepada zina dan bukannya rogol. Perbezaan besar antara zina dengan rogol ialah zina adalah hubungan seks haram yang berlaku secara konsensus, persetujuan kedua belah pihak. Maka dalam kes zina umumnya tidak ada mangsa. Tetapi dalam kes rogol adalah hubungan seks yang berlaku secara paksaan seorang ke atas seorang yang lain. Justru di dalam kes rogol, seorang adalah penjenayah dan seorang adalah mangsa. Jadi bila
saya tuliskan begitu dan saya terangkan sedikitlah ya dekat bawah ni. Jika soal gagal menjaga aurat, berhias, melunakkan suara, pergaulan bebas, menggunakan filter di media sosial untuk bergedik, andai semua itu hendak disabitkan sebagai penyumbang kepada berlakunya zina, maka ia adalah pendapat yang munasabah. Malah sesungguhnya ia selari dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah suatu perkara yang keji dan suatu jalan yang membawa kepada kerosakan. Jadi ayat jangan kamu mendekati zina itu bermakna larangan daripada Allah bukan hanya ke atas perbuatan zina, tetapi juga kepada mukaddimah zina. Maka zina itu ada mukaddimahnya dan mukaddimah itu perlu untuk kita beri perhatian. Ianya dibincangkan dalam surah An-Nur, dibincangkan di dalam surah Al-Ahzab dan beberapa surah yang lain yang kita boleh rujuk. Jadi di situlah ya saya berpandangan bahawa hal ini tidak boleh sama sekali dikelirukan dengan jenayah rogol. Ini adalah ikhtiar terakhir saya untuk berbaik sangka dengan Fin Jamal, kerana apa yang dia maksudkan itu mungkin adalah zina dan bukannya rogol. Tapi kalau sekiranya andaian saya salah, maka saya mohon maaf dan saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya cuba untuk berhati-hati dalam soal ini kerana pengalaman saya berinteraksi dengan coach susu ibu lebih kurang dalam 4 ataupun 5 tahun yang lalu itu masih segar. Saya tidak mahu terbabit dalam soal apakah bentuk penyusuan bayi yang terbaik kerana itu bukan bidang saya. Tetapi apa yang menyebabkan saya bersuara pada ketika itu ialah apabila coach susu ibu berkenaan menghuraikan ayat Al-Quran untuk menjustifikasikan modul penyusuan ibu yang beliau nyatakan dengan satu bentuk penafsiran yang salah. Kerana itulah ianya perlu disuarakan. Ia bukan bertujuan untuk menjatuhkan maruah sesiapa, tetapi apa-apa bentuk penyebaran maklumat, terutamanya apabila dia mempunyai pengaruh yang besar, proses virality yang begitu meluas, maka soal amar makruf nahi mungkar perlu ditegakkan. Tetapi sebagai cikgu sekolah, saya sentiasa sama macam cikgu-cikgu yang lain terbiasa dengan rutin mendapat jawapan maklum balas daripada pelajar dan kita perlu memerhatikan jawapan tersebut betul ataupun salah, dan kalau salah, kalau keliru, kita nak kena cari di manakah punca kekeliruan, punca kesalahan tersebut untuk kita ketengahkan dan diperbetulkan. Saya tak katalah coach susu ibu itu adalah anak murid saya ataupun Fin Jamal adalah anak murid saya, tetapi cara saya berinteraksi dengan respon mereka adalah sebagai seperti seorang guru. Jadi ketika pada masa tersebut saya mengambil masa, kalau tidak silap saya lebih kurang sampai hampir 3 hari, sampai wallahi saya demam kerana tertekan dengan proses untuk menyabarkan diri, cakap berbelit-belit, berpusing-pusing, tapi sabar untuk dengar sebab saya nak detect di manakah missing link tersebut. Dan akhirnya, saya tak ingat sangatlah apa yang berlaku, akhirnya saya dapati bahawa punca salah faham tersebut ialah kerana ketika saya bercakap tentang isu tersebut, saya merujuk kepada teks asal ayat Al-Quran berkenaan di dalam bahasa Arab, manakala beliau pula mengulas pendapatnya berdasarkan terjemahan bahasa Melayu kepada ayat yang sama, yang mana terjemahan bahasa Melayu itu tidak dapat menzahirkan konteks sebenar ayat tersebut. Maka di situlah saya tunjukkan di sini salah punca kesilapan yang berlaku. Bila punca kesilapan itu telah kita ketengahkan, selepas itu adakah kesilapan tu nak dibetulkan ataupun tidak, yang itu bukan lagi urusan saya.
Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya, berikanlah peringatan, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikanlah peringatan, tugas kamu adalah untuk memberi peringatan dan kamu tidak ada kuasa untuk memaksanya menerima peringatan tersebut. Jadi kenangan itu masih lagi jelas di fikiran saya, dan kerana itu saya menyoal isu ini walaupun saya tidak secara direct bertanya kepada Fin Jamal. Mungkin itu kekurangan saya, cuma saya memang tak begitu selesa untuk berhubung dengan orang ni, berinteraksi dengan orang ni, kerana saya fikir siapalah saya untuk nak mencampuri hal-hal ini. Tetapi Alhamdulillah dengan segera beberapa individu telah tag Fin Jamal di dalam posting saya tersebut, dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Fin atas kesudian untuk menyatakan kepada saya maklum balas beliau terhadap pertanyaan saya ini. Maka Fin telah menjawab soalan saya itu dengan katanya, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih untuk video dan teguran-teguran. Ustaz bertanya sama ada benar atau tidak sangkaan terakhir Ustaz, maka saya jawabkan. Niche target audience saya di Instagram adalah anak-anak yang tersasar, yang halfway nak patah balik cuma perlukan push. Jargon saya bersesuaian untuk niche saya, cuma perlukan push. Jargon saya bersesuaian untuk niche saya dan wallahi tidak untuk masyarakat secara umum. Akan tetapi atas izin Allah, bersepahan di luar sana dan saya tidak ada kuasa untuk menahannya, qadrullah yang saya redha. Berkenaan kenapa saya fokus kepada angle jaga diri, jaga kemaluan, jaga aurat adalah kerana dalam niche saya, anak-anak masih lagi bebas bergaul. Kes-kes pregnancy yang saya uruskan ada pelbagai. Tapi yang jenis rogol semuanya adalah bermula dari kerana tidak menjaga batas. Maka fokus saya yang itu. Anak-anak ini ada peer pressure, tak nak bercinta, tapi kerana bersepahan orang keliling menjadikan bersosial sebagai normalisasi, mereka hendak merasa juga. Bermula dengan sekecil-kecil membuat diri dimahukan kerana insecure kalau tak ada yang sudi. Sekali lagi, maafkan saya kerana petikan-petikan diambil dari luar konteks. Tidak langsung saya fasih dalam perihal rogol, tetapi berdasarkan pengalaman lebih sedekat saya dalam kes-kes rogol, ahli keluarga, pasangan, belas pasangan, mungkin bekas pasangan, kawan-kawan sendiri, itulah dia yang saya pesankan. Saya tahu beza rogol dan zina Ustaz. Cuma fokus saya adalah jenis rogol yang terjadi kerana kita yakin kita mampu selamat daripadanya. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Fin Jamal atas kesudian untuk menjawab persoalan saya. Dan macam saya sebut tadilah, sebagai cikgu sekolah, bila kita terima jawapan ini, kita perlu membaca between the lines. Kita perlu memahami apakah yang difikirkan oleh penulis tersebut dan cuba untuk memikirkan di manakah kekeliruan yang ada ataupun di manakah jawapan yang betul yang ada tetapi tersembunyi, dan macam-macam lagi lah. Dan selepas mendengar membaca maklum balas yang dikemukakan oleh Puan Fin Jamal, maka dapatlah saya faham bahawa beliau sememangnya memaksudkan perbahasan itu berkaitan dengan kes rogol dan bukannya zina. Cuma dalam jawapan beliau, ada masanya beliau kata beliau tidak fasih tentang rogol, tetapi kemudian beliau menceritakan pengalamannya mengendalikan kes berkaitan dengan rogol, dan kemudian beliau menyatakan beliau tahu apakah beza di antara rogol dengan zina. Maka saya rangkumkan semua itu dengan rumusan bahawa baik sangka saya, andaian saya itu tidak benar, bahawa memang Fin memaksudkan kes rogol dan bukannya zina. Kedua, adalah sangat-sangat penting untuk diasingkan di antara proses untuk
pencegahan, memaklumkan, menjelaskan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita menjaga diri agar risiko terjadinya salah laku dapat diminimumkan, dengan menyabitkan bila terjadinya kes rogol, kesalahan itu salah siapa. Dan untuk menjawab kepada isu ini, kita tidak boleh sekadar berpendapat, tapi kita perlu ada rujukan. Mungkin bagi masyarakat di luar sana, mereka berfikir bahawa saya ini adalah seorang ustaz. Mereka panggil saya pun Ustaz Hasrizal. Tapi saya sebagai seorang Hasrizal, saya tahu di mana tahap diri saya. Alangkah baiknya kalau topik ini mendapat reaksi daripada mereka yang benar-benar pakar dan arif, sama ada daripada kalangan mufti ataupun pensyarah universiti yang specialize dalam topik tersebut. Kelulusan saya di dalam bidang syariah hanya di peringkat ijazah sarjana muda, dan saya tahu peringkat sarjana muda itu di level yang mana. Dia tidak cukup untuk menjadikan saya seorang pakar, tetapi dia cukuplah untuk memahamkan kepada saya apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu. Namun oleh kerana saya adalah pada masa ini seorang guru dan pengkhususan saya adalah berkaitan dengan sains pembelajaran, maka saya sentiasa melihat isu yang seperti ini untuk mengenal pasti akar punca masalah, terutamanya yang berkaitan dengan metodologi dalam berfikir dan memproses hal-hal ini. Kalau boleh saya ingat balik, semasa belajar syariah dulu, kita belajar tentang satu topik, katalah topik itu topik solat. Kita belajar topik solat ini berulang-ulang kali. Kita belajar tentang solat di dalam subjek fiqh. Kita belajar tentang solat di dalam subjek usul fiqh. Kita belajar tentang solat di dalam subjek Al-Quran, tafsir. Kita juga belajar tentang solat di dalam subjek hadis. Kita juga belajar tentang solat di dalam topik mustalahul hadis. Kita juga belajar tentang solat di dalam qawaid fiqhiyah. Tak logik kan? Macam belajar tentang solat di dalam subjek yang berbeza-beza. Kenapa kita belajar solat di dalam subjek yang berbeza-beza? Kerana setiap subjek itu menjelaskan tentang bagaimanakah solat itu diproses. Bagaimanakah satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi diproses dalam konteks yang berbeza-beza untuk menatijahkan satu pemahaman, satu pendapat, satu pegangan tentang solat. Jadi bila kita belajar tentang solat dalam banyak subjek, sedikit sebanyak dia membantulah kita untuk nampak 360 darjah. Contohnya, apabila kita tengah semayang, kita keliru. 3 rakaat ke 4 rakaat? So nak buat keputusan 3 ke 4? Mungkin orang kata mudahnya ialah 3, bukannya 4. Kenapa? Bila timbul soalan kenapa itu memerlukan kepada kita untuk meneroka enjin di belakang kenapa tersebut. Maka bertemulah kita dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menatijahkan satu kaedah yang mengatakan bahawa al-yaqin, ya, satu benda yang yakin tidak akan dihilangkan dengan syak. Maknanya kita yakin kita dah 3, tapi kita syak sekarang ni dah 4 ke ataupun masih 3. So kita kena cepat-cepat fikir bahawa pada masa tersebut yang kita yakin yang mana, yang kita syak yang mana. Yakin 3, syak 4. Buang yang syak, pegang yang yakin, maka ia adalah 3 rakaat. Dan bila kaedah itu wujud, ia bukan hanya terpakai untuk menyelesaikan masalah terlupa rakaat solat yang sangat penting untuk orang-orang ADHD yang selalu terlupa, tetapi dia juga teraplikasi dalam kes-kes yang lain. Jadi berbalik kepada soal ini, saya fikir kat mana yang tak kenanya dengan jawapan yang dikemukakan oleh Fin Jamal, dan ketika itulah saya teringat kepada satu kaedah fiqh. Tapi nak cari kaedah fiqh tersebut, saya perlu sebutkan bahawa saya mengambil masa berjam-jam, lebih kurang dalam 2 ataupun 3 jam untuk membaca kembali buku. Dan dia mungkin berjam-jam itu kerana macam saya sebut tadilah, saya bukan pakar, tetapi saya adalah sekadar seorang yang berkelulusan ijazah
Sarjana Muda Syariah yang sudah lama meninggalkan pembacaan-pembacaan kitab-kitab di dalam disiplin pengajian Islam, maka memakan masa sedikit. Tapi saya tahu benda tu ada. Dan selepas saya membaca sebuah buku yang paling simple untuk dibaca di dalam bidang qawaid fiqhiyah, iaitulah kitab Al-Wajiz, yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, yang mana di dalam bab yang ke-68 Dr. Abdul Karim Zaidan telah mendatangkan satu kaedah yang penting untuk kita berikan perhatian. Kata kaedah tersebut, idza ijtama'a al-mubashir wal mutasabbib yudhaful hukm ila al-mubashir. Apabila berhimpun di antara yang melakukan jenayah ataupun kesalahan dengan yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, maka hukum kesalahan dinisbahkan kepada pelaku. Ini kaedah dia. Jadi kita tidak boleh menentukan bila berlakunya kes rogol, yang bersalah adakah perogol ataupun mangsa rogol. Maka kita nak menyatakan kita nak menyatakan kesalahan itu sesiapa adalah berdasarkan intuition, gerak hati, ataupun kerana pengalaman yang kita ada. Tak boleh. Ada kaedahnya di dalam fiqh. Dan kaedahnya itu menyebut bahawa kalau wujud dua entiti, ya, satu pelaku, satu penyebab. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, saya ambil contoh yang disebutkan dalam buku tersebut. Dia kata yang pertama ialah, contohnya seorang telah membuka pintu rumah, lepas tu dia tak kunci, dia tak tutup pintu rumah itu terbuka, dan dalam keadaan pintu rumah itu terbuka, masuklah seorang ke dalam rumah itu dan mencuri barang yang ada dalam tu. Kesalahan mencuri itu dinisbahkan, disandarkan kepada pelaku kecurian tersebut, iaitu sang pencuri, dan bukannya kepada lelaki yang ataupun perempuan yang membuka pintu dan terlupa menutupnya tadi. Ada kaedahnya. Of course, bila hal itu wujud, adalah lagi perbahasan panjang lebarnya. So, kalaulah sekiranya pencuri masuk ke rumah dalam keadaan pintu tidak ditutup, adakah hukumannya sama dengan pencuri yang masuk ke rumah dalam keadaan pintu yang berkunci? Ada. Tapi setakat ini, perbincangannya adalah nak menisbahkan kesalahan itu kepada yang mencuri ke ataupun yang membiarkan pintu terbuka, di antara al-mubashir ataupun al-mutasabbib. Maka kaedahnya yang ada di situ ialah kesalahan tetap dinisbahkan kepada pencuri, kerana pencuri yang memilih untuk melakukan kecurian. Maka tak kiralah macam mana sekalipun kondisi keadaan perempuan tersebut, gedik, gerik ke macam garik ke macam mana ke perkataan dipakai yang kita nak gambarkan keadaan dirinya, tetapi apabila dia dirogol, maka kesalahan jenayah rogol itu tetap disandarkan hanya kepada si pelaku. Tapi kepada perempuan ini sepatutnya macam mana, kita nak nasihat dia, kita nak betul, itu adalah satu topik lain. Perbincangan saya hanya terbatas kepada soalan nak menisbahkan kesalahan itu kepada siapa. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita sama-sama faham bahawa semudah ataupun orang kata paling simple nak salah siapa. Salah siapa ni memang famous lah, ya, dekat media sosial. Boleh berlarut-larutan, salah A ke salah B ke salah A ke salah B. Tapi dalam hukum Islam, nak menentukan salah siapa itu ada kaedahnya, dan kaedahnya itu tidak berada di dalam usrah, tidak ada dalam tazkirah, tidak ada dalam mendengar sedikit kupasan perbincangan tentang ayat Al-Quran, tetapi dia berada di dalam satu disiplin ilmu yang dikenali sebagai qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni saya belajar semasa di Jordan dulu, ketika saya di tahun 3. Saya belajarnya dengan pensyarah kami Dr. Abdul Rahman Al-Kilani pada masa tersebut. Jadi kita kena fiqh ni, kita kena ketepikan soal emosi, saya suka siapa, saya sokong siapa, tapi dia tu baik, dia banyak jasa, takkan ada salah. Yang itu fiqh tak peduli. Fiqh asasnya ialah mana betul, mana salah. Kemudian bagaimanakah benda tu nak dilaksanakan, nak dikendalikan hukumnya, itu adalah satu topik yang seterusnya. Jadi di sinilah pentingnya untuk saya tekankan
sebagai cikgu sekolah dan juga dalam siri-siri perbincangan yang telah saya kendalikan selama ini, bahawa adalah sangat-sangat penting untuk kita faham bahawa bila kita nak berdakwah, kita mesti mengasaskan dakwah kita itu kepada ilmu. Pada masa ini, saya merasakan bahawa dakwah sudah menjadi antagonis kepada proses belajar. Kerana gairah nak berdakwah, kita meninggalkan proses belajar. Dan ini adalah merupakan satu kemalangan. Apabila masyarakat kita penuh dengan dakwah, tetapi dakwah itu cacat dari segi foundation dia, dari segi ilmu dia tu, yang tidak diberikan perhatian. Saya masih ingat lagi, saya dalam perbincangan-perbincangan yang terdahulu, ya, perbincangan zaman-zaman dahulu, saya ada mengulas tentang proses untuk nak menampakkan kepada kita tentang fiqh ni dinamik dia macam mana. Ya, sebab bagi orang yang tak belajar secara formal bidang syariah ini, mungkin boleh tak nampak benda ni. Dan hal ini juga ada saya sentuh di dalam buku dalam buku Seni Berfikir yang Hilang. Okey. Saya nak betulkan sedikit. Okey. Alright. Saya berikan sedikit analogi untuk kita faham, ya. Ini adalah analogi yang saya pakai terutamanya dalam pertemuan-pertemuan saya dengan pelajar-pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi gambar rajah ni dah berusia mungkin 13 tahun, 15 tahun lah, ya. Yang mana pelajar-pelajar yang nak terbang ke luar negara ni, mereka akan bertemu dengan pengalaman hidup yang berlainan daripada mengamalkan Islam di tanah air. Mereka akan berjumpa dengan masjid yang mazhab berbeza. Mereka akan berjumpa dengan macam-macam lagi lah, ya, yang tak jumpa dekat tanah air. Jadi saya nak tekankan dua poin. Poin yang pertama ialah fiqh ini praktikal, boleh diamalkan walaupun dalam suasana yang asing. Termasuklah contohnya macam mana nak Lailatul Qadar di tempat yang tidak ada malam. Macam tempat saya di sinilah, di Finland ni. Ada kaedahnya. Jadi dia adalah sesuatu yang mudah dan praktikal. Maknanya adik-adik, masa itulah adik-adik, kamu nak pergi UK ke, nak pergi Australia ke, nak pergi Jepun ke, nak pergi Amerika Syarikat ke, no matter how strange the environment is going to be, anda masih tetap boleh mengamalkan Islam. Kerana Islam itu tidak rigid dan Islam itu mengambil kira keadaan persekitaran. Tetapi pada masa yang sama, saya juga perlu tekankan bahawa walaupun fiqh itu mudah dan praktikal, ia tidak bermaksud fiqh itu benda yang boleh dimudah-mudahkan. Maka untuk pegang satu hukum ataupun hendak pertimbangkan satu hukum yang lain, anda kena faham bahawa di belakang satu-satu hukum itu ada mekanisme dia. Dan mekanisme ini, untuk faham, saya bagi analogi ni. So, macam mana analogi dia? Analoginya ialah, katakanlah dalam soal makan, ya, kita nak makan makanan yang lazat ke makanan yang berkhasiat? Ya, makanan yang lazat ke ataupun makanan yang berkhasiat? Pada suatu ketika, mungkin soalan ini soalan yang tidak begitu relevan. Kerana pada suatu ketika, makanan yang berkhasiat itu jugalah merupakan makanan yang lazat. Tapi zaman sekarang ni, makanan yang lazat itu mungkin tidak berkhasiat. Jadi kalau kita nak buat keputusan, kita nak makan makanan yang lazat ke nak makan makanan yang berkhasiat, macam mana caranya? Kalau kita nak makan makanan yang lazat, kaedahnya mudah saja. Rasa, sedap, lasah je lah kan? Sebab lazat itu ialah pada lidah kita. Tetapi kalau kita nak makan makanan yang berkhasiat, macam mana satu makanan itu ditentukan sama ada dia berkhasiat ataupun tidak? Sebab berkhasiat bukan sesuatu yang subjektif, satu benda yang tidak ada asas dan terserahlah kepada pendapat masing-masing. Tak. Berkhasiat itu adalah rumusan kepada keadaan-keadaan tertentu yang wujud pada makanan tu. So,
Kalau sekiranya kamu nak berpendapat bahawa makanan itu berkhasiat ataupun tidak, apakah yang kamu perlu tahu? Maka saya pecahkan ianya kepada 3 peringkat. Input, proses, output. Makanan yang berkhasiat itu adalah output. Tapi sebelum output menjadi output, sebelum output itu ada input dan ada proses. Baik, input. Apakah bahan-bahan yang dipakai untuk menghasilkan makanan tersebut? Ini salah satu daripada faktor yang boleh mempengaruhi jawapan kita sama ada makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Dia menggunakan bahan yang macam mana? Ikan jenis apa, rempah ratus yang dipakai, tepung yang dipakai, katakanlah tepung biasa dengan tepung wholemeal, tentulah ada perbezaannya, ya. Jadi pertama sekali input. Kedua, bagaimanakah input itu diproses? Cara input itu diproses juga mempengaruhi jawapan kita, adakah makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Contohnya, kalau kita goreng, kalau kita steam, kalau kita bakar, cara-cara yang berbeza yang dilakukan ke atas bahan-bahan tadi menghasilkan soal khasiat yang berbeza-beza. Jadi soalannya sekarang ni ialah, kamu ada tak ilmu tentang input dan proses? Untuk kamu nak berpendapat makanan tu berkhasiat ataupun tidak. Input. Kamu ada maklumat tentang input. Kenal bawang. Mungkin orang marah dengan soalan kan. Kenal bawang putih, bawang merah. Ada orang tak kenal bawang merah dan bawang putih. Itu yang pertama. Kenal beza di antara ikan semilang dengan ikan keli. Betul, dua-duanya bermisai. Tapi satu duduk di sungai, satu duduk di laut. Kamu boleh bezakan di antara minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak canola. Kenal ke beza di antara minyak-minyak ni? Kalau kenal, alhamdulillah. Kalau tak kenal, hati-hati. Kedua, tahu tak tentang proses? Ataupun dalam bahasa mudahnya, reti ke masak? Tahu ke goreng? Tahu ke steam? Tahu ke rebus? Tahu ke bakar? Kan? Tahu ke diasapkan? Ada tak ilmu tentang proses ni? Kalau sekiranya kamu ada ilmu tentang input dan proses, maka bolehlah kamu berpendapat makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Sebab anda ada ilmunya untuk menjelaskan makanan itu berkhasiat ataupun tidak. Maka berikanlah pendapat. Pada pandangan saya, makanan ini berkhasiat. Tapi kalau bawang tak kenal, masak tak erti, input punya maklumat tak ada, ilmu tentang proses pun tak ada, habis tu yang kamu nak katakan makanan tu berkhasiat tu asasnya apa? Jadi kalau tidak ada ilmu tentang input dan proses, ikut sahajalah pendapat yang dikemukakan oleh yang arif. Ikutlah pendapat Chef Wan ke, ikutlah pendapat Kevin Zahri ke, orang-orang yang berpengetahuan tentang hal ini. Dan jangan banyak komplain. Kalau nak bercakap, dapatkan dulu modal bercakap tersebut, iaitu ilmu tentang input dan tentang proses. Jadi itu kalau makanan. Samalah juga situasinya dengan hukum hakam di dalam Islam. Sekarang ni kita nak ikut hukum yang senang ke nak ikut hukum yang quote-unquote tepat? Mungkin soalan terpelik sikit bunyinya. Mestilah kita nak ikut hukum yang tepat kan? Tapi apa beza hukum yang tepat dengan hukum yang senang ni? Hukum yang senang ni, saya merujuk kepada hukum yang kita dah tahu. So itulah yang senang sebab kita dah tahu dah hukum tu. Contohnya, lelaki dengan perempuan bersentuhan membatalkan wuduk. So itu adalah hukum yang senang daripada segi kita dah tahu sebab kita dah belajar. Ada keadaan-keadaannya di mana mungkin ada keperluan untuk kita berpegang kepada hukum yang berbeza, yang lebih menepati keadaan. Jadi di situlah timbul pertanyaan, nak ikut hukum yang senang ke nak ikut hukum yang quote-unquote tepat? Kalau nak ikut hukum yang senang, senang je. Apa yang dah tahu tu, amalkanlah. Kan? Contohnya, lelaki perempuan bersentuhan, batal wuduk. Pegang yang itu. Itu adalah pegangan yang betul.
Tapi kita terpaksalah mengendalikan consequences dia. Contohnya kalau naik LRT, berebut dalam bas, bayar duit dekat tol, ya, kemudian ketika bertawaf keliling Kaabah yang orang bersesak-sesak, jadi berlaku persentuhan di antara lelaki dengan perempuan ni, membatalkan wuduk ke ataupun tak membatalkan wuduk ke, kita pegang hukum yang senang dari sudut kita dah tahu dah apa hukum yang ada, iaitu membatalkan. Dan kalau batal, kenalah perbaharui wuduk. Tapi kalau kita ada nak memikirkan tentang adakah hukum lain, adakah sesuatu yang lebih tepat, maka untuk memilih berpegang dengan hukum yang tepat, dan kita kenalah tahu hukum tu dari mana asal usulnya, dari mana datangnya hukum tu. So hukum itu datang daripada, hukum itu adalah output. Tapi sebelum ada output, dia ada input, dia ada proses. Input kepada hukum bukan satu ayat. Input kepada hukum ialah ayat Al-Quran, mungkin bukan satu ayat tapi 2-3 ayat. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengannya. Begitu juga daripada aspek bahasa, ya, perlu juga diambil kira. Contohnya apabila Al-Quran sebut perkataan-perkataan yang kita tidak begitu familiar, contohnya wa fakihatan wa abba, contohnya. Jadi abba tu apa dia? Maka untuk memahami abba tu apa, kita perlu meneroka aspek bahasa kaum-kaum Arab yang ada di zaman Al-Quran itu diturunkan. Kabilah manakah yang familiar dengan abba? Abba itu bukan abba Sweden Waterloo tu. Abba itu merujuk kepada sejenis rumput, contohnya kan. Kemudian latar belakang sejarah, ayat ni turun masa perang ke, ayat ni turun masa aman ke. So aspek-aspek yang berkaitan dengan asbabun nuzul, kalau ayat Al-Quran, asbabul wurud, kenapa Rasulullah cakap hadis tu, dalam konteks yang macam manakah pengungkapan itu berlaku. Maka ini adalah sumber-sumber, iaitu input kepada sesuatu hukum. Lepas tu, input-input ni tadi, dia bukannya tengok input tu terus dapat hukum. Tak. Input-input tu perlu diproses. So, nak memproses hukum tersebut, dia membabitkan pelbagai disiplin ilmu. Di peringkat ijazah sarjana muda yang tak ada apa-apa ni, saya punya pembelajaran ijazah sarjana muda setakat menghasilkan seorang Ustaz Azrizal sahaja. Itu pun subjek berkaitan dengan proses tu ada lebih daripada 20 subjek. Maka kalau ada satu ayat Al-Quran yang kelihatannya bercanggah dengan satu ayat Quran yang lain, ataupun ada hadis yang bercanggah dengan hadis, ada dua hadis yang sahih mendatangkan hukum yang bertentangan, macam mana nak selesaikan? Dan kemudian kalau ada satu hukum tu pula nak difatwakan macam mana? Contohnya, saya pemandu bas, tengah bawa bas. Dalam bas saya ada 40 orang penumpang. Tiba-tiba seorang lelaki melintas di hadapan. Kalau saya mengelak daripada melanggar lelaki tersebut, saya berkemungkinan terbabas dan boleh membunuh ramai penumpang. Tapi kalau nak selamatkan ramai penumpang itu, saya kena deliberately, secara sengaja mengambil keputusan untuk terus melanggar lelaki tersebut. So, adakah saya telah membunuh lelaki itu? Nak menjawab keputusan ini, nak elak bas ke ataupun nak langgar lelaki itu, dibahaskan dengan panjang lebar dalam topik qawaid fiqhiyah. Dan setelah mendapat satu jawapan, adakah jawapan itu boleh dijadikan sebagai kaedah umum? So, di sekolah memandu, kita berikan satu SOP kepada pemandu bas. Wahai pemandu bas sekalian, bila kamu dah dapat lesen nanti, kalau ada lelaki melintas di hadapan bas, maka langgarlah dia demi untuk mengelakkan daripada 40 penumpang mati. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Dan tak boleh itu bukan berdasarkan kecenderungan saya, emosi saya, lelaki tu nampak macam pendatang asing, ataupun lelaki tu macam sakit kronik, gemuk, kalau tak mati kena langgar pun akan mati heart attack mungkin dalam sebulan 2 lagi. So tak ada nilai sangat lah, langgar je. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Ada kaedah-kaedahnya. Dengan mengantuknya, dengan lesu, dengan letihnya, dengan tak fahamnya, dengan tak cukup masa nak mengulang kaji pelajaran, semua tu kena ditempuhi demi untuk faham agama.
Itu adalah proses yang menyebabkan mengapa ketika Google boleh menyampaikan kita kepada pelbagai maklumat, belajar bidang pengajian Islam, fiqh dan usul secara formal masih relevan dan diperlukan. Jadi, tahu tak tentang hukum-hukum tersebut? Dilalatun nas macam mana? Kemudian ayat Quran bercanggah macam mana nak selesaikan? Ada tak maklumat? So, kalau ada maklumat tentang input, Quran, hadis, asbab nuzul, asbab urud al-hadis dan sebagainya tu, kemudian ada maklumat tentang proses, maka bolehlah berpendapat ini adalah hukum yang tepat. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu tentang input, saya tak pasti benda tu macam Quran ke sebut, Quran ke hadis. Saya tak ingat ini Quran ke hadis. Quran dengan hadis pun tak kenal. Bawa-bawa lah insaf. Quran dengan hadis pun tak dapat dibezakan. Ni ayat Quran ke ni hadis? Baca Quran pun terjemahan. Tu level knowledge. Ada maklumat tentang bahasa Arab. Bila Al-Quran sebut la, la tu maksud dia haram ke makruh? Ada ilmu. Kalau ada ilmu, alhamdulillah. Kalau tak ada ilmu, tampar sikit muka ni. Wahai si bodoh, kau tak ada ilmu. Sabar. Ada maklumat tentang proses. Tahu fiqh. Tahu usul fiqh. Pertanyaan saya ni bukan untuk menakut-nakutkan orang bahawa ilmu agama ni terlalu, tapi ini adalah masanya kita perlu menakut-nakutkan orang. Bagi orang takut bahawa bidang agama itu adalah bidang yang kompleks. Dia bukannya bidang untuk budak bodoh. Dia bukannya bidang untuk orang yang tak boleh buat medik, tak boleh buat engineering, tak boleh nak buat architecture, tak boleh nak buat law, tak boleh nak buat, maka belajarlah agama. Bukan macam tu. Ia adalah satu bidang yang rumit, yang kompleks, yang kena cerdik, baru boleh faham. Dan masa belajar bukan asalkan lulus sudahlah. Kalau Mumtaz itu planet lain. Kalau Jahid Jidan itu luar biasa. Kalau Jahid itu bantuan Allah. Kalau Rosib kena mengulang, kalau fail, itu adalah sunnah dalam perjuangan. Dan musnah. You tak boleh macam tu. So, you ada tak ilmu tentang input dan proses? Kalau ada ilmu tentang Quran, tentang hadis, sejarahnya, tentang bahasa, asbab nuzul, asbab urud semua, good. Kalau ada ilmu tentang proses, usul fiqh tahu, qawaid fiqhiyah tahu, ya, tentang mustalahat hadis tahu, very good. Dan silakan berpendapat. Saya berpandangan bahawa dalam hal ini yang lebih tepatnya ialah macam ni. Tapi kalau tak ada maklumat tentang input, tak ada maklumat tentang proses, maka jawapannya ialah shut up. Tutup mulut. Jahil, bodoh, tak tahu. Bila tidak tahu, you tidak ada authority untuk bercakap. Dan itulah sebabnya saya katakan bahawa kita sudah ada terlampau ramai pendakwah. Yang tak cukupnya ialah orang yang belajar. Bila saya tulis, saya kata kena kurangkan berdakwah, banyakkan belajar. Orang fikir, habis tu siapa nak berdakwah? Jangan risau, ada ramai orang yang berdakwah. Siapakah orang yang berdakwah tu? Orang yang ada modal untuk berdakwah. Modal dakwah ialah ilmu. Kalau ilmu tak ada, belajar tak ke mana, datang 1, 2, 3, 4 usrah, attend 2, 3, 4 course online, kemudian nak mencampuri urusan input, proses dan output, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan jadikan Malaysia negara yang penuh dengan orang yang bodoh. Mungkin perkataan bodoh tu kasar bunyinya, tapi perkataan yang dipakai oleh Nabi SAW dalam topik ini adalah al-fuwaisiq ataupun as-safih. Dalam hadis yang saya sebutkan, yang saya post di Instagram pada hari ini dan juga di Facebook page. Di akhir zaman, sebelum munculnya Dajjal, kita akan berhadapan dengan sinun khadda'ah, tahun-tahun yang menipu. Orang yang berkata benar dikata pendusta, orang yang berdusta dikatakan berkata benar.
Orang yang khianat dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat. Betapa mengelirukan keadaan tersebut. So dalam situasi hitam putih, putih hitam betul, salah salah betul, khianat, amanah jadi khianat, bukankah kita sangat perlu kepada panduan? Betul. Kita sangat perlukan panduan. Di zaman kita sangat perlukan panduan, siapa yang banyak bagi panduan? Wa yatakallam fiha arwaibidah, kata Nabi. Yang banyak bercakap pada masa itu adalah arwaibidah. Kompleksnya istilah arwaibidah ni. Sahabat pun tak tahu arwaibidah ni siapa. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, arwaibidah ni siapa? Maka Nabi SAW jawab dalam 2-3 riwayat yang berbeza. Salah satunya Rasulullah kata Al-Fuwaisiq. Al-Fuwaisiq ni dia macam serangga yang menyengat. Maknanya benda kecil, benda halus, tapi bisa mencampuri urusan orang ramai. Dalam satu riwayat yang lain, As-Safih. Safih ni orang bodoh. Tapi bodoh bukan sebarang bodoh. Orang bodoh yang tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya. Itu maksud Safih. Sufaha. Dahlah bodoh, tak malu untuk menzahirkan kebodohannya. Almarhumnya Ustaz Ismail Kamus selalu buat lawak dulu kan. Dia kata apa? Bila diam tu kita tak tahu dia bodoh ke pandai. Tapi bila dia bercakap, confirm bodoh. Benda tu lah. Ketika masyarakat keliru di antara yang betul mana, yang salah mana, yang amanah mana, yang khianat mana, orang perlukan panduan. Tapi yang banyak bercakap pada waktu tahun-tahun yang menipu ni adalah si bodoh yang tidak tahu malu atau serangga kecil berbisa yang menyengat-nyengat orang. Itulah sebabnya kenapa saya bersuara di dalam kes Fin Jamal, dan saya tidak ada apa-apa personal issue dengan beliau ataupun Caprice dengan sesiapa saja. Saya juga tidak berada di tanah air, berada jauh di perantauan, dan saya juga tak ada siapa-siapa pun, bukan mufti ke ulama ke apa ke. Ia sekadar advokasi saya di halaman yang ada di dalam capaian saya. Beberapa orang yang menonton dekat YouTube, beberapa orang yang ada dekat Facebook dan juga dekat Instagram dan juga mungkin dekat blog. Dan sedikit sebanyak juga ada disentuh di dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang. Maka sebab itulah kita kena ingat bahawa masyarakat kita tak rugi kalau ramai orang patah hati, tak nak dah buat kerja dakwah sebab tersedar yang diri bodoh dan mengambil keputusan untuk belajar. Don't worry. Agama Allah jaga. Kita tidak rugi kalau pendakwah tinggalkan dakwah kerana nak belajar. Tetapi kita akan rugi kalau ramai pelajar yang tinggalkan belajar kerana tergesa-gesa nak berdakwah. Budak-budak muda sekarang ni, kalau kita cakap lebih-lebih kan, dia kata kita boomer. Tapi belajar tak habis lagi, baru saja belajar, terus nak jadi social media influencer, nak bercakap sini, nak buat video yang viral, menyentuh benda-benda yang kamu tidak ada ilmu mengenainya. Dan lagi sedih sebab bila dah jadi terkenal, kamu dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang melindungi kamu daripada diperbetulkan. Kamu cakap salah, tapi orang tak boleh nak betulkan kamu sebab pengikut kamu defend kamu. Kamu memilih untuk meniti di pintu neraka. Ini mesej yang kurang disebut. Sebab kalau orang yang sebut benda-benda macam ni, payah nak viral. Siapa nak like video? Siapa nak share video yang memberitahu dia bodoh? Siapa nak buat video yang menyebabkan orang dislike video tu? Siapa yang nak cakap satu benda yang kalau cakap orang tak panggil dah kita ceramah? Siapa yang nak tegur perangai budak-budak ni yang bingung, tak sedar diri, belajar tak habis lagi,
bercakap sana, bercakap sini. Kemudian masyarakat pun tak tahu sebenarnya yang betul tu macam mana. Bila dengar sedap sikit, oh, Alhamdulillah, saya telah dapat kesedaran, syukur, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya ada kebaikan pada apa yang dibuat. Sudah-sudahlah. Akhir zaman ni. Cabaran makin besar, masalah makin banyak. Tapi kita tidak committed untuk berpegang dengan asas agama kita yang membezakannya di antara agama-agama yang lain. Dan saya tidak mahu mengulas bercakap tentang agama yang lain. Tapi Islam adalah agama yang berasaskan kepada ilmu. Dalam kesibukan pening kepala semalam, ketika kami tengah sibuk mengemas rumah ni, saya didatangi oleh sekumpulan remaja tempatan sinilah, Finish, yang mahu belajar tentang Islam. Dan bila mereka bertanya soalan tentang Islam kepada saya, salah satu soalan yang dia tanya, remaja ini tanya kepada saya semalam ialah, kalau sekiranya Islam itu berasaskan kepada ilmu, ilmu tu datang daripada mana? Itu soalan yang dia tanya. Jadi saya kena terangkan kepada dia. Ilmu dalam Islam ada dua. Satu ilmu wahyu, satu ilmu hasil observation kita kan, kepada law of nature, bincang gini. Bagaimana tauhid menyatukan di antara sains dengan agama. Ni budak-budak yang datang ni memang nak tahu sungguh, nak belajar tentang agama. So perasaan saya semalam bercampur aduk. Di hadapan saya beberapa orang budak Finish ni yang nak belajar tentang Islam, dan ketika di internet saya melihat masyarakat di tanah air sedang menjadi luka bin luka. Ya. Luka ni maksud dia budak-budak, tapi bila kita gunakan perkataan luka tu kepada orang dewasa, dia menunjukkan orang dewasa yang kebudak-budakan. Orang dewasa kebudak-budakan ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis Huzaifah, kalau tak silap saya, yang membicarakan tentang orang yang berseronok dengan kebodohan. Sedih bila kita tengok benda-benda macam ni. Dan saya mengungkapkannya dengan ketegasan. Saya tidak sarkastik, saya tidak menyindir, saya cakap straight to the point. Dan selepas saya memberikan penerangan saya itu sampai kepada Fin, dan sama ada Fin nak terima ataupun tidak, itu sudah di luar daripada bidang saya. Apa yang perlu saya rumuskan daripada sedikit soal jawab yang berlaku di antara beliau dengan saya kongsikan di sini supaya mereka yang baru bertemu dengan topik ini nampak kepalanya di mana, ekornya di mana, dan kenapakah topik ini merupakan sebuah topik yang kritikal dan penting untuk dibincangkan bersama. Kalau sekiranya hal ini tidak diperbaiki, saya khawatir masyarakat kita menuju kerosakan dan kemusnahan. Cuma saya perlu berhati-hati kerana Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan bahawa masyarakat telah rosak, maka ketahuilah bahawa dia yang paling rosak. Jadi kita kena hati-hati. Tak boleh nak kata, teruk dah masyarakat Malaysia ni, musnah, rosak, hancur. Tapi memang saya tidak sebut begitu kerana saya yakin kita masih lagi boleh buat sesuatu. Maka kalau ada siapa-siapa yang rasa nak jadi pendakwah, siapa-siapa yang tengah nak tambahkan like, followers, subscribers di media sosial masing-masing, ittaqullah. Kita semua akan mati. Dan bila nak pergi ke kubur nanti, follower, subscriber semua tu tak ikut dah. Bukan sahaja tak ikut, mereka akan lupakan kita. Sekarang ni kita macam, ramai orang sokong saya, ramai orang memuji saya. Don't worry. Manusia adalah makhluk yang pelupa. Beberapa ketika selepas kita dah pergi, orang tak ingat kita dah.
Orang yang manusia ingat dua saja. Satu, sama ada orang tu terlampau jahat, level-level Namrud, Fir'aun, Abu Lahab. Yang tu dah beribu tahun mati pun masih disebut. Jangan jadi macam tu lah. Ataupun yang keduanya adalah orang yang berilmu. Orang yang tinggalkan ilmu. Bukan tinggalkan tazkirah. Bukan tinggalkan tweets. Bukan yang tinggalkan posting-posting sampah dekat Facebook. Tapi orang yang tinggalkan ilmu. Ilmu yang lagi 10 tahun baca bermanfaat. Lagi 30 tahun baca bermanfaat. Lagi 1000 tahun baca pun masih bermanfaat. Orang-orang ni tak mati. Mati tidak mematikan mereka. Mereka mati. Mereka telah meninggal dunia. Tetapi amal mereka berterusan. Kerana ilmu mereka dimanfaatkan. So, kalau nak pilih untuk jadi orang yang banyak bercakap, banyak menulis, cakaplah dan tulislah ilmu. Bukan sampah. Bukan tazkirah. Dalam ilmu ada tazkirah. Tapi kalau tazkirah tak ada ilmu, tazkirah sampah. Dan orang ketiga, tambahanlah yang orang akan ingat, ialah orang yang banyak buat kebajikan. So kalau ada banyak duit, tolong orang susah. Bantu fakir miskin. Tolong wanita-wanita yang menjadi mangsa penganiayaan ke, kanak-kanak yang menjadi mangsa keruntuhan keluarga rumah tangga. Tolong. Yang itu mesti jadi pahala punya lah, insya-Allah. Jarang tersalah alamat benda-benda yang macam tu. So kalau banyak duit, guna duit untuk kebajikan. Banyak ilmu, guna ilmu untuk tulis dan cakap tentang ilmu. Tapi kalau duit tak ada, nak tolong orang pun tak berapa sangat, ilmu pun tak berapa nak ada, then please slow down. Jangan bercakap. Jangan buka akaun. Memang kita ada pelbagai tutorial dekat YouTube ajar macam mana nak buat video yang akan ditonton oleh orang ramai. Bagus. Kita boleh gunakan untuk memperbaiki. Tapi kaedah pendekatan yang catchy, yang ada komponen virality yang tinggi, kalau sekiranya kandungan video itu tidak berasaskan kepada ilmu yang benar, semua itu akan menjadi air mata di barzakh. So berhati-hati sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih. Dalam tempoh lebih kurang 58 minit ni, kita berkongsi 2-3 perkara. Saya minta maaf lah, saya nampak komen-komen tu tapi saya tak respon sangat. Saya baca semua dan terima kasih ya, semuanya saya nampak lah sambil saya bercakap tu, mata saya nampak komen-komen yang ada dekat tepi tu. Dan kepada anak-anak muda, selebriti ke bukan selebriti ke, yang berhijrah daripada tidak mengamalkan Islam kepada nak mengamalkan Islam, sabar, ambil masa untuk tambah pengetahuan, untuk belajar, dan be conscious about your thought process. Awal-awal macam orang yang baru masuk Islam pun sama juga. Sebab bila dia masuk Islam, dia meninggalkan daerah salah kepada daerah betul. Maka orientasi fikiran dia ialah betul salah, betul salah. Kalau betul takkanlah salah, kalau salah takkanlah betul. Kalau betul takkan ada benda lain yang betul. Kalau salah, salahlah. Dia binari macam tu. Dan dia mengambil masa yang lama untuk pemikiran itu dimatangkan. Sebab itu dalam Quran, Allah selalu menggandingkan namanya alim dengan hakim. Alim itu berilmu, hakim itu bijaksana. Dan kita juga pada meneladani Asmaul Husna itu, kita bukan sahaja berilmu, tapi kita juga kena bijaksana. Dan bijaksana itu datang daripada kesabaran, pertambahan usia, melihat daripada angle yang pelbagai, dan akhirnya mudah-mudahan semua perkara ini dapatlah membimbing
kita agar akhirnya kita mati dengan husnul khatimah dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Salam ukhuwah, salam persahabatan, salam kasih sayang daripada saya. Saya tidak balik ke tanah air kerana kami tak cukup kuat untuk membesarkan anak-anak dalam suasana yang tertentu, situasi kami. Tapi walaupun kami tidak pulang ke tanah air, mereka yang berada di tanah air teruskan perjuangan untuk memandaikan masyarakat dan sembuhkanlah masyarakat daripada fitnah kebodohan ini, keliaran ya yang sedang berlaku. Wallahu alam. Terima kasih. Sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita ini dengan kafaratul majlis dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya.